berikan ruang kepada Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau bercita-cita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara kuasa ekonomi dalam tempoh 5 hingga 6 tahun lagi, sekaligus menjadikan Malaysia kembali menjadi harimau Asia yang disegani di peringkat antarabangsa. Beliau berkata pada masa ini, Malaysia sudah semakin baik dan kestabilan politiknya yang kian kukuh telah menarik minat banyak pelabur luar untuk melabur di negara ini. Katanya, sebagai contoh, kesediaan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Inch Elon Musk berbincang dengan beliau untuk menzahirkan komitmen membuka ibu pejabat syarikat itu di Cyberjaya tahun ini. Anwar berkata, ia merupakan satu penghormatan yang amat besar kepada Malaysia susulan dasar ekonomi termasuk ekonomi madani yang diamalkan Malaysia selain kepimpinan telus kerajaan perpaduan. Dalam masa yang sama, Anwar menegaskan ketidakstabilan ringgit ketika ini bukan disebabkan Malaysia tidak mempunyai Menteri Keuangan sepenuh masa. Menyangkal dakwaan ahli parlimen bacok dari PAS Muhammad Syahir Cik Sulaiman sebelum ini, Perdana Menteri berkata kejatuhan ringgit disebabkan pelbagai faktor antaranya kekangan antarabangsa. Suruh orang yang cadang itu baca laporan ekonomi dan keuangan bukannya laporan PAS, katanya di Petik Harian Metro Jun lalu. Beliau berkata demikian sebagai membalas kenyataan Muhammad Syahir yang menyatakan bahawa kejatuhan ringgit disebabkan Malaysia tidak memiliki Menteri Keuangan sepenuh masa. Muhammad Syahir dilaporkan berkata dalam tempoh 6 bulan ini, ringgit menyusut berbanding dolar Amerika Syarikat AS dan mata wang lain sehingga mencecah paras RM4.60 berbanding $1 AS dan dijangka boleh mencecah paras RM5 jika tidak dikawal. Sebelum ini, Bank Negara mengaitkan punca penyusutan ringgit berbanding dolar AS disebabkan ketidaktentuan ekonomi global seperti isu siling hutang di negara itu dan tekanan kepada kedua-dua sektor perbankan AS dan Eropah. Bank Pusat itu mengingatkan bahawa prestasi ringgit berbanding dolar AS atau mana-mana mata wang tidak menunjukkan prestasi ekonomi Malaysia yang dijangka terus berkembang 4 hingga 5% tahun ini. Sebagai respon tentang isu ekonomi negara, Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah supaya lebih banyak masa diberikan kepada Perdana Menteri untuk membangunkan ekonomi negara. Sultan Ibrahim bertitah baginda memahami cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar. Ia berikutan masalah krisis keuangan yang didepani oleh kerajaan perpaduan pimpinan Anwar ketika ini amat mencabar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan kerajaan selepas memegang jawatan. Saya percaya beliau memerlukan lebih banyak masa. Titah baginda dipetik pelbagai media Sabtu lalu. Selain itu, baginda turut melahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Anwar ke China pada awal tahun ini berjaya membawa kembali banyak hasil positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Delegasi lawatan yang bermula pada 29 Mac hingga 1 April itu menyaksikan Malaysia memperolehi komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit dari China. Dalam perkembangan yang sama, Johor mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenaan dengan pelaburan 80 bilion ringgit daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Co Limited. Menyentuh mengenai Anwar, Sultan Ibrahim bertitah baginda mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Perdana Menteri. Ada kalanya beliau meminta pandangan beta dan ada masanya beliau memberikan cadangan kepada beta. Titah baginda. Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan China. Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku MM2U di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yang melaporkan terus kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat. Untuk menarik lebih banyak pelaburan, Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal, terutamanya dalam penilaian semula program MM2U semasa kerana fasa kedua program itu tidak mesra permohonan dan fasa ketiga lebih buruk lagi. Titah baginda. Demikian pandangan dan respon mereka yang bijak, pandai dan arif tentang tadbir urus negara, bukan hanya sekadar melempar tomahan dan fitnah. Paling menjengkelkan apabila ada pihak yang sentiasa meratip modal kejatuhan kerajaan atau langkah tebuk atap yang diusahakan mereka setiap hari demi memastikan Malaysia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Betapa hinanya hati manusia sebegini, sanggup melihat negara huru-hara, sanggup melihat pelabur lari,
sanggup juga melihat rakyat menderita miskin asalkan mereka berada di puncak kuasa. Paling malang apabila ia dilakukan oleh golongan yang mendakwa mereka adalah ulama dan pemegang kunci syurga sedangkan terbukti pernah gagal dalam mentadbir negara. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah pendajal negara Perikatan Nasional.